Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, yang saya kasihi pengurusi beserta ahli jawatan kuasa surau Al-Ansar, yang saya raikan tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Apa khabar orang sini? Alhamdulillah, sampai juga saya cari surau ni. Saya nak masuk tadi, ada signboard kata ada kemah kenduri ke? Jadi ini waktu arwah. Oh gitu. Jadi saya pun masuk ikut sebelah sana. Saya kata mungkin boleh pusing sana kot. Saya masuk sana sampai hujung rumah. Saya pusing-pusing duduk belakang ni tadi lah. Saya dah agak surau kawasan sini dah. Jadi saya keluar balik jalan utama, saya belok kiri ke depan, masuk ke jalan 76 tadi. Masuk tu sebab dengar orang duk baca Quran tu, orang duk sembahyang tarawih. Kata sempatlah. Alhamdulillah, sampai juga pada malam ini. Cuma saya minta maaf lah, saya tidak dapat bersama daripada awal. Ada beberapa urusan. Patut malam ni saya bersama dengan salah seorang daripada guru saya. Guru saya lecturer daripada UAE, qari daripada UAE. Saya bawa dia keluar untuk jadi imam tarawih di mana-mana surau dan masjid yang saya tazkirah. Jadi biasa kami datang berdua lah. Saya tazkirah, syekh saya ni dia jadi imam. Jadi malam ini guru saya ni dia jadi imam di surau An-Naim, Wangsa Maju, seksyen 5. Malam ni dekat An-Naim. Malam esok pun kami di An-Naim. Malam esok malam nas tarawih. Guru saya ni dia biasa keluar dalam TV Hijrah. Kalau tuan-tuan biasa tengok dalam TV Hijrah, hari Khamis malam Jumaat lepas maghrib ada seorang qari baca surah Yasin. Qari yang baca surah Yasin tu dialah. Jadi saya bawa datang dia keluar. Dia alim dalam bidang qiraat. Jadi jemaah pun seronok. Tambah-tambah malam-malam akhir ni orang dah makin kurang. Jadi kita mari syekh qari yang alim dalam bidang ilmu Quran, juga alim bidang qiraat. Orang dengar tu orang jadi rasa semangat balik. Mula-mula tarawih dulu memang semangat pasal ramai. Pertengahan ni semangat tu turun sikit pasal orang dah mula kurang. Lam-lah ni semangat lagi kurang pasal orang dah tak ramai. Jadi hak lagi kurang tu kita kena buat masuk apa nama ni, imam jemputan yang hebat, kena tazkirah pun yang power sikit sebab nak naik semangat balik. Alhamdulillah, sampai juga pada malam ini. Cuma saya ambil kesempatan dalam ruang masa yang diberi pada saya untuk saya kongsi satu benda berkait dengan muhasabah kepada kita pada saat-saat ataupun hari-hari akhir kita berada pada bulan Ramadan pada tahun ini. Malam ni malam yang ke-29. Tadi 28 hari kita puasa. Saya nak tanya tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu secara jujur. Dan jawapan yang saya nak tanya soalan ni, saya nak jawapan itu datang daripada hati. Kat sini, bukan di sini. Tak, sebab kalau di sini, di mulut ni, jawapan di mulut boleh dibuat-buat. Sebagai contoh dia bikin, ustaz tanya soalan, jawab je lah. Tak nak macam tu. Saya nak jawapan yang datang daripada hati yang ikhlas. Kalau kita mengaji fiqh pun, hak di mulut ni tak jadi apa pun sebenar. Yang ambil kira di sisi syarak, hak di dalam hati. Kita menghadap kiblat, kita nak sembahyang isyak 4 rakaat. Kita pun berlafaz niat nawaitu rafa'al hadasi akbari.
kita niat akad ada besar. Dah, kita berlafaz akad ada besar. Tapi masa kita takbir itu Allahu Akbar, dalam hati kita sahaja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Sah tak sembahyang kita? Sah. Sebab hak di mulut ni tak kira. Tapi kalau di mulut ni usalli fardul isya'i 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala, Allah, dalam hati dia ni akan ada besar. Tak jadi. Dah, sebab dia kira dalam hati ni. Baik, saya nak tanya tuan-tuan secara jujurlah, 28 hari kita duduk puasa, tuan-tuan berasa lama ke berasa lambat? Berasa sekejap ke berasa lambat? Sekejap. Pejam celek 28 hari dah. Sehari 2 lagi nak gaya dah kita. Saya pun berasa sekejap, pejam celek sekejap 28 hari. Maknanya kalau kita rasa sekejap, 28 hari yang dah berlalu ni berbaki di hadapan kita 2 hari je lagi. Malam esok, malam last dah kita sembahyang tarawih. Puasa besok dengan lusa, 2 hari je lagi. Lepas daripada malam esok, tarawih dah ada dah lah. Takdir kata panjang umur, tahun depan lah pula kita jumpa. Walau rajin macam mana sekalipun, dia tak boleh buat dah tarawih. Pasal tarawih ni disyariatkan Ramadan sahaja. Tak boleh dia lepas daripada Syawal nanti. Mari-mari dia pun bincang dengan pengurusi Allah, pengurusi saya nak buat cadangan lah. Berasa sembahyang tarawih bulan lepas tak puas, dia kata. Apa kata kita pakat buat tarawih bulan Syawal ni? Tak boleh. Namanya bid'ah macam tu. Dah. Maknanya kalau panjang umur, tahun depan pula bertemu. 28 hari yang kita duduk puasa ni, kita berasa sekejap, kita berasa sementar, orang Kelantan kata. Orang Belah-Belah Utara kata berasa sak sangat. Dalam keadaan rasa sekejap, rasa sementar, rasa sak sangat tu, yang berbaki 2 hari yang berbaki ni lagi sekejap daripada sekejap yang kita dah rasa. Boleh faham? Tak faham, saya pun tak faham. 28 hari ni kita berasa sekejap. Maknanya kalau 2 hari lagi yang berbaki, lagi sekejap. Poin dia apa dia? Poin dia yang saya nak sebut adalah biar kita jadi orang yang memanfaatkan 2 hari yang berbaki ini, manfaatkan sebaik-baik mungkin, mengikut kadar kemampuan kita masing-masing. Kita nak buat lebih, kita nak buat hebat, macam imam-imam mujtahid, macam alim ulama para salafus soleh, tak boleh. Imam Syafi'i Ramadan khatam Quran 60 kali khatam. Sehari kalau kita ambil mudah 2 kali khatam. Boleh kita nak buat macam Imam Syafi'i? Tak boleh. Kita sehari 2 surah boleh lah. Itu pun inna a'tayna kul huwallah. Muja sangat kata. Maknanya kalau kita nak buat amal soleh sebagaimana ulama-ulama hebat, tak boleh. Kita buat qadar mampu kita lah. Setakat boleh baca Quran setakat mana, buat setakat tu lah. Setakat boleh sedekah banyak mana, setakat tu lah. Setakat boleh sembahyang sunat banyak mana, setakat tu lah. Setakat boleh zikir, selawat, istighfar banyak mana, buat setakat tu je. Yang penting jangan sia-siakan peluang 2 hari ni. Pasal apa? Pasal 2 hari ni adalah hari dan saat di mana Allah Ta'ala gandakan lagi pahala amalan kita. Kalau 28 hari kita berasa sekejap, 2 hari ni lagi-lagi sekejap. Kita tak nak kita jadi orang yang berada pada saat akhir Ramadan, kita rasa menyesal dengan diri kita sendiri. Kita tak nak. Raya hari gapo tuan-tuan kita ni? Siapa jawab hari Rabu, jawapan dia kurang tepat. Raya 1 Syawal tak tepat. Kalau dia jawab raya bila? 1 Syawal, tu tak tepat. Tahun ni boleh jadi hari Rabu, tahun depan boleh tentu hari Rabu tak? Hari lain pula. Tapi 1 Syawal tetap 1 Syawal. Mudah faham gini je kita mengaji fiqh. Kalau orang tanya orang perempuan wajib tak pakai kain tudung, jawabnya tak wajib pakai kain tudung. Yang wajib kepada orang perempuan adalah tutup aurat. Macam mana nak tutup aurat? Ikut lah.
Kalau tutup aurat tu dengan pakai kain tudung, pakai kain tudung lah. Kalau tak pakai kain tudung, pakai apa nama ni, daun-daun kayu macam askar komando dalam hutan tu, tak apa juga, asal tak nampak aurat ya. Sama juga tadi, raya bila? 1 Syawal. Dalam konteks kita tahun ni, kita kata hari Rabu ni lah. Baik, hari Selasa petang lepas daripada asar, hari las. Maknanya kalau semayang asar hari Selasa, semayang fardu las pada bulan Ramadan. Masuk maghrib malam raya dah. Masuk maghrib tu sunat takbir dah sampai pagi esok imam nak semayang raya. Kita tak nak lepas daripada semayang asar hari Selasa kita duduk termenung sorak-sorak. Kita rasa menyesal dalam hati, kata ya Allah, rasa ruginya aku tahu ni tak banyak amalan-amalan yang aku boleh buat. Kita tak nak jadi orang macam tu. Kita nak biar kita hari-hari akhir Ramadan, walaupun orang beriman ni Ramadan nak pergi tu dia berasa sedih. Tak tahulah tahun depan boleh jumpa ke tak lagi, sebulan dia datang dah. Tapi kita nak dia pergi meninggalkan kita dalam keadaan hati kita ni rasa puas. Kita puas duk layan dia selama 30 hari kurang lebih dia duduk dengan kita. Dan kita layan dia mengikut kadar kemampuan kita, tanpa kita menguzurkan diri walaupun sedikit. Kalau keuzuran tu datang daripada pihak Allah, tu nak buat macam mana? Sebagai contoh, sekarang ni saya bagi kuliah. Tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu dengan kuliah, maknanya kita sihat lagi hari ni. Tapi sihat kita pada malam ni lebih kurang pukul 10.30 ni, besok belum tentu sihat. Setuju? Balik rumah malam ni, sekejap lagi balik lepas pada makan moreh apa semua sekali, balik rumah nak letak kepala nak tidur tu rasa macam pening kepala pula. Perut rasa mual-mual, loya rasa macam nak muntah. Kita pergi ke dapur, wet muntah. Kok belah atas ni muntah, kok belah bawah ni tiba-tiba sakit perut jadi cirit-birit pula. Duk daripada pukul 12 duk muntah. Ambil masa 1 jam je sampai pukul 1, badan kita longai dah, lemah dah. Minta anak bawa pergi hospital klinik, pasal apa pula? Padahal tadi je tengah sihat molek, boleh semayang tarawih apa semua sekali. Pergi cek di klinik, doktor kata mak cik ni keracunan makanan ni, makan gapo. Kita duk termenu, buka puasa pagi tadi tak ada makan pelik-pelik, masa moreh kot. Tapi rasa macam moreh tadi, kalau katalah makanan tu apa nama ni rosak ke apa, takkan saya seorang orang lain sihat apa. Rupa-rupa makanan molek, cuma dia ambil, ketika dia ambil dalam pinggan tu ada tai cicak seketul. Dia tak perasan, duk colek-colek makan, colek dengan tai cicak, telang yang tak tai cicak. Tapi minta jangan berlaku macam tu lah. Nak buat contoh je. Nak buat contoh, kata kita tengah sehat ni, pagi esok belum tentu sehat. Tiba-tiba daripada pukul 1 badan kita letih, esok nak puasa tak boleh dah. Dari segi syarat, kalau kita tak puasa pun tak ada masalah, dibenarkan tak puasa pasal kita sakit. Malah esok nak mari semayang tarawih, tak boleh mari semayang tarawih. Atau orang panggil keuzuran bukan kita sendiri pilih. Keuzuran tu datang daripada Allah. Kita tak nak keuzuran yang kita sendiri pilih. Malah esok malam terakhir semayang tarawih, tiba-tiba dia tak mari semayang tarawih sebab nak raya dah, nak kalut apa semayang tarawih, tak nak. Kita nak jadi orang yang senantiasa menghargai sati-baki Ramadan yang ada pada kita. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kalau ikut pada satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut dalam satu hadis, mafhum daripada hadis, umur umat aku di antara 60 ke 70. Ringkas cerita, kalau saya ambil ringkas tazkirah Ramadan ni, maknanya umat Nabi Muhammad ni umur dia pendek-pendek belaka. Nak lawan dengan umur umat-umat dulu tu jauh kita. Allah Ta'ala beri kepada kita Ramadan 1 bulan untuk kita tambah, lipat gandakan pahala amalan kita. Umur tak tambah, tapi dari segi pahala amalan ni dia bertambah. Tambah lagi. Dalam sebulan Ramadan ini ada 1 malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Sama ada lepas dah ataupun boleh jadi malam ni, kita tak tahu.
Harap-harap selama 10 hari akhir hak berbaki ni kita manfaatkan sampai malam ni, sampai malam esok. Allah Ta'ala pilihlah kita tu, jatuhlah mana-mana satu pada malam-malam Lailatul Qadar. Kalau saya datang tazkirah di awal-awal 10 akhir, tak, saya akan sebut sekurang-kurang amalan kita boleh jaga: semayang maghrib jemaah, semayang ba'diyah maghrib, semayang qabliyah isyak, semayang isyak jemaah, semayang ba'diyah isyak, semayang tarawih 8 rakaat, semayang witir 3 rakaat, tazkirah 30 minit. Kemudian pada malam hari untuk 10 malam akhir kita tambah juga dengan bersedekah. Biasa sedekah waktu pagi, mari semaya subuh lepas sahur dia bawa duit siap-siap, mari-mari surau, mari masjid, letak masuk dalam tabung. Waktu pagi, biasalah pagi. 10 hari akhir pun sedekah juga waktu pagi. Tapi 10 hari akhir ni tambah juga dengan waktu malam. Mudah-mudahan 10 malam akhir tu sedekah tiap-tiap malam. Ada satu malam jatuh sedekah pada malam Lailatul Qadar. Kawan saya bergurau, dia kata untuk 10 malam akhir ni kalau mari makan moreh di surau, di masjid pun makan kuih biar banyak sikit. Kalau takdir kata jatuh malam Lailatul Qadar, boleh pahala makan kuih Lailatul Qadar, dia kata. Maknanya nak sebut pada kita bandingan dengan umur yang Tuhan beri pada kita ni 60, 70. Kalau 60 tahun, tolak 15 tahun masa kecil dah. Masa kita tidur berapa jam dah? Berapa puluh tahun? Masa makan dengan mic, kalau kita hitung dengan amal ibadat, saya pernah buat hitungan dalam majlis kuliah saya, kurang lebih 60 tahun kita hidup, ibadat kita buat 10 hingga 15 tahun je. Hak sebenar-benar. Dah semayang 5 waktu. Satu waktu semayang. Kalau semayang jemaah 30 minit. Semayang zuhur 4 rakaat 10 minit. Tuan-tuan tak boleh nak, tuan-tuan tak boleh sekejap 10 tak. Semayang zuhur 10 minit. Biasa kita tengok purata mana-mana kita semayang zuhur 4 rakaat 10 minit. Semayang 10 minit, wirid zikir apa semua sekali 5 minit, 15 minit doa. Selesai. Semayang qabliyah zuhur 2 rakaat, semayang ba'diyah zuhur 2 rakaat, senang-senang kita ambil 30 minit. Kalau ambil 30 minit, 30 minit, 30 minit, 5 waktu semayang baru berapa? Berapa jam? Waktu semayang, baca Quran berapa minit? Kalau kata baca Quran, dia boleh baca Quran. Baca Quran 3 muka surat. Satu pipi, sini kalau Kuala Lumpur dia panggil satu muka, Kelantan panggil satu pipi. 2 pipi ni kita panggil sehelai. Dalam hadis Nabi kata siapa-siapa yang baca Quran lebih daripada 50 ayat waktu malam ke waktu siang, dia tidak ditulis sebagai orang yang hati lalai pada Allah. 50 ayat 2 helai setengah. Satu helai sepipi, 2 pipi ataupun 2 muka, satu helai. 50 ayat 1 helai, 2 helai, 2 helai setengah. Katalah dia baca Quran 3 helai. 3 helai baca Quran ambil masa berapa minit lah? Tuan-tuan biasa baca Quran 15 minit sampai dah. 15 minit tu boleh habis Yasin dah. Yasin 83 ayat. Maknanya kalau setakat nak habis 50 ayat 10 minit lah. Zikir selawat istighfar berapa minit je lepas pada sembahyang. Maknanya kalau hitungan dari segi ibadat tak lama. Allah Ta'ala beri pada kita Ramadan, tujuan dia lipat gandakan amalan. Maka saya nak buat penutup kepada tazkirah, kepada kuliah ni, kita ambil kesempatan macam mana tuan-tuan. 2 hari yang berbaki kita manfaatkan sebaik mungkin. Siang harinya dengan sebaik-baik amalan. Amalan macam mana? Itu amalan kita masing-masing. Saya tak boleh masuk campur lah. Barangkali tuan-tuan ada amalan tuan-tuan masing-masing. Barangkali tuan-tuan ambil kesempatan siang hari semayang tasbih. Nak semayang tasbih malam hari sebab malam hari dah semayang tarawih dah. Dia kata tak apalah, dia ambil kesempatan semayang tasbih waktu pagi lah. Waktu pagi kita isi dengan sebaik amalan. Waktu malam pun kita isi dengan sebaik amalan. Tujuan dia supaya diri kita biasa dengan amalan-amalan kebaikan yang kita buat. Sebab kita nak ubah diri kita sendiri. Diri kita ni tuan-tuan manusia. Dalam badan manusia ni dia ada nafsu. Bukan senang kita nak ubah sifat dan nak ubah diri manusia. Daripada malah buat ibadat,
pada rajin buat ibadat. Susah. Daripada tak biasa dengan amalan-amalan baik kepada biasa dengan amalan baik, susah. Manusia ni dia bukan macam robot. Tuan-tuan beli robot satu, teknologi pada Jepun, tuan-tuan kata saya beli robot ni, saya nak suruh dia buat kerja rumah. Kerja rumah untuk robot ni nak suruh dia kerja basuh pinggan mangkuk dia. Kita setting pada robot tu dia boleh basuh pinggan mangkuk. Lama dia duduk basuh pinggan mangkuk, kita kata boring dah. Aku robot ni duduk basuh pinggan mangkuk je, aku nak suruh dia tukar kerja lain dah pula, nak suruh dia lipat baju pula. Macam mana kita nak ubah robot tu? Senang je. Kita tukar setting pada robot tu. Betul? Daripada kita setting untuk dia basuh pinggan, kita nak suruh dia lipat pakaian, kita tukar setting je. Tukar setting automatik, dia tukar gerak kerja. Tapi manusia ni dia bukan boleh tukar setting sekaligus. Manusia ni nak ubah manusia. Dalam badan manusia ada nafsu, perlu pada mujahadah. Kita mujahadah selama sebulan, bulan Ramadan. Daripada tak biasa semayang jemaah, biasa semayang jemaah. Daripada semayang sunat tak banyak, biasa semayang sunat banyak. 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Daripada jarang dengan kuliah, biasa dengan kuliah. Daripada tak banyak baca Quran, baca Quran. Sebulan kita berlatih. Mudah-mudahan selepas daripada Ramadan kita biasa juga dengan amalan-amalan baik. Saya tutup dengan saya nakal pandangan dan pendapat daripada Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia sebut apa? Dia kata kun rabbaniyah wala takun ramadaniyah. Yang bermaksud jadilah kamu hamba pada Allah, jangan kamu jadi hamba pada Ramadan. Iaitu dia hanya buat ibadat pada bulan Ramadan sahaja. Ramadan pergi, dia jadi lesu balik. Semayang jemaah tak mari, dengan kuliah tidak, semayang sunat tak, baca Quran tak. Pasal apa? Pasal Ramadan tak ada dah. Kita tak nak jadi macam tu. Contoh yang saya senang nak suruh tuan-tuan muda faham adalah gini. Kata guru kami, dia tak setuju dengan sebahagian daripada orang kita. Bila mana nak taubat, bila mana nak cuci dosa, bila mana nak cari keampunan pada Allah, dia pergi ke Mekah cari keampunan Tuhan. Dia kata saya pergi ke Mekah ni, saya mencari keampunan Tuhan di Mekah. Guru saya dia bantah kenyataan tu. Sebab dia kata keampunan Allah bukan di Mekah sahaja. Tuan-tuan setuju ke tidak? Kalau dia kata saya pergi ke Mekah, saya mencari tempat-tempat yang lebih berkat, saya mencari masa-masa yang lebih mustajab, itu tak apa. Sebab Mekah dengan Madinah haramain, dua tanah haram, ada kelebihan dia masing-masing. Tapi kalau dia kata mencari keampunan Tuhan di Mekah, Tuhan bukan ada di Mekah je. Di sini mana ni? Di Seri Rampai ni tak ada Tuhan kok. Boleh faham ke tidak? Maknanya kita sembah Allah bukan bulan Ramadan sahaja. Ramadan tak Ramadan, kita tetap jadi hamba Allah. Sebab kita nak bina diri kita, tuan-tuan. Seorang sahabat kita orang Terengganu, orang Pantai Timur, ngaji di India. Orang Pantai Timur ni pagi-pagi makan nasi lauk, perut besar untuk makan nasi lauk, nasi dagang. Sambung ngaji di India. India ni makan roti. Dia kata dia sapa-sapa di India, mula-mula sapa, dia duduk biasa pagi-pagi makan nasi lauk, orang jamu makan roti, tak lalu nak makan. Tambah pula roti hok keras tu cicah dengan susu masam pula lagi tak lalu. Tapi dia kata mudah kita pergi ngaji tempat orang, biasa tak biasa pun tak boleh nak solat mana lah, tak boleh nak selesa mana lah, muka kita pergi tempat orang. Dia kata ambil masa selama setahun nak suruh perut dia biasa dengan makan roti. Satu hari duduk mengaji di India tu, kawan-kawan ajak keluar pergi makan kedai makan. Siapa kedai makan, order roti. Dia sambil tunggu order makanan tu, dia kata dia nak tumpang masuk tandas kedai makan. Dia pun pergi. Dalam perjalanan nak pergi tandas tu, dia tengok 3-4 orang pekerja kedai makan tengah huli roti. Hak orang nak makan ni lah. Dia nak 3-4 orang uli roti, rupa-rupa bukan uli pakai tangan, uli pijak dengan kaki. Dia nampak muka banyak kan, uli dengan tangan tak larat, uli pakai kaki. Kawan ni dah lah tak lalu nak makan, tengok orang uli pakai kaki lagi tak lalu dia.
Tapi dah pergi tempat orang gomo je lah. Duk lama bertahun-tahun duk di India lama besok. Balik cuti balik semula ke kampung asal. Balik ke kampung asal, pagi-pagi mak jamu makan nasi lauk, tak boleh makan pula nasi lauk. Pasal biasa duk makan roti. Dah buruk biasa duk makan roti. Wi nasi dagang, wi nasi lauk tak jadi. Dia kata nak kena cari roti juga. Ajak kawan-kawan pusing kedai cari. Temulah satu kedai. Pokcik tu nega kedai roti tempayang. Dia dah panggil. Order dia makan roti tempayang tu, dia makan dia rasa tak sedap. Dia panggil tuan kedai, saya nak tanya pokcik, nak tanya roti ni pokcik uli pakai kaki ke pakai tangan, dia kata. Tuan-tuan boleh faham cerita tu? Nak sebut pada kita, kita nak ubah tabiat kita, sifat kita, perlu pada mujahadah. Pasal kita nak ubah manusia, dan manusia itu adalah kita sendiri. Tuan-tuan doakan saya doakan tuan-tuan, mudah-mudahan sebulan kita berada pada bulan Ramadan tahun ini, Allah Ta'ala beri pada kita keampunan, Allah Ta'ala beri pada kita kejayaan, dan kita boleh istiqamah dengan amalan-amalan kebaikan yang kita buat. Dan biar amalan baik yang kita buat ini menjadi amalan kebiasaan kita sampai akhir kehidupan kita. Kerana kita tak yakin, kita tak pasti Ramadan tahun depan yang akan datang, adakah ia masih menjadi milik kita ataupun tidak. Saya rasa cukup setakat itu tuan-tuan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang kita boleh ambil, yang kita boleh jadikan sebagai pengajaran kita bersama. Saya sendiri pun malam ni tak habis lagi buat tarawih. Baru 4 rakaat buat tarawih, nak kena balik sambung lagi. Pasal mari siapa tu lewat. Siapalah tuan-tuan, mudah-mudahan ada barakah pertemuan pada malam ini. Panjang umur ada rezeki, kita jumpa semula lepas daripada raya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shfina bishifaika shifaan ajilan kamila bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.